Hormat pendang, selepas Menteri menjawab. Terima kasih Tuan Pengerusi. 010200 sumber manusia. Saya masih ingin menyentuh tentang klinik Satu Malaysia berhubung dengan sumber manusia ini. Saya tak tahulah dari mana Menteri telah menggunakan perkataan Assistant Medical Officer, kerana saya cari dalam Akta 50 Medical Act, Akta Medical Assistant, Akta 180, tidak ada istilah sebagai penolong pegawai perubatan. Kerana saya menyuarakan hasrat ini disebabkan oleh kita memerlukan 150 juta untuk tambahan emolumen. Sebab apabila kita menyebut Assistant Medical Officer, mereka tidak tergolong dalam kategori mana dalam Akta 50 ataupun Akta 180. Bahkan kalau kita tinjau daripada Akta 366, iaitu Akta racun pun, Assistant Medical Officer ini tidak termasuk di dalam golongan mereka-mereka yang layak untuk memberi preskripsi di dalam Akta racun ini. Karena saya mendapat feedback daripada rakan-rakan yang bekerja sebagai pembantu perubatan, mereka ni tertakluk di bawah ketiga-tiga akta ini di dalam menjalankan tugas. Karena kalau kita lihat daripada fasa 33 1F, mereka ini sebenarnya tidak layak untuk menduduki mana-mana klinik, dispensary ataupun hospital ataupun mana-mana pusat apa juga nama pun tanpa pemantauan daripada pegawai perubatan. Mereka tidak boleh disebut sebagai penolong pegawai perubatan kerana mereka ini adalah medical assistant, pembantu perubatan. Sebab itulah apabila kita lihat daripada akta yang digubal pada tahun 1986, iaitu peralatan perubatan, exemption, pengecualian daripada penggunaan alatan-alatan perubatan. Kalau kita lihat daripada Akta Perubatan sendiri, Medical Act 362P, mereka yang penggunaan oleh seseorang dalam menjalankan amalan perubatan ataupun pembedahan, iaitu menggunakan sphygmomanometer, stetoskop dan hypodermic syringe atau alat lain yang digunakan khusus oleh orang yang berkelulusan menjalankan amalan perubatan atau pembedahan mengikut kaedah-kaedah sains yang moden, hendaklah disifatkan sebagai penggunaan alat yang dimaksudkan untuk mendorong seseorang mempercayai bahawa dia berkelulusan untuk menjalankan amalan perubatan. Maka sekiranya mereka ini tidak berdaftar dengan lembaga perubatan, mereka ini tidak layak untuk menggunakan peralatan perubatan ini. Sebab itulah dibuat ataupun digubal satu akta khas dalam tahun 1986, tak silap saya, untuk mereka menggunakan peralatan perubatan ini. Senarai dia memang panjang lah, jarum, alat tekanan darah, stetoskop, bahkan untuk melihat kita panggil auroskop pun mereka ini mesti menggunakan di bawah pemantauan pegawai yang berdaftar dengan lembaga perubatan. Maknanya jika sekiranya kita meletakkan seorang pembantu perubatan ini di sebuah klinik seperti mana disebut sekarang ini sebagai klinik Satu Malaysia, tanpa pemantauan daripada pegawai perubatan yang khusus, mereka ini telah ataupun boleh disabitkan sebagai melakukan kesalahan seperti mana disebut dalam 33 1F. Seseorang yang tidak didaftarkan atau tidak dikecualikan daripada pendaftaran di bawah akta ini, mereka telah melakukan satu kesalahan terhadap akta ini. Mana mereka ini amat terdedah kepada suatu kesalahan yang boleh disabitkan jika sekiranya terdapat sesuatu masalah di dalam masa mereka memberikan rawatan. Saya bukan nak mempertikaikan apa yang dibuat oleh kerajaan, tetapi mereka ini berada dalam keadaan berisiko. Mungkin itulah sebabnya kerajaan telah meletakkan nama mereka ini sebagai penolong pegawai perubatan. Sebenarnya mereka ini adalah pembantu perubatan, bukannya penolong pegawai perubatan. Kalau kita lihat jawapan daripada Dr. Nurani Baba pada 30 Mac, kalau tak silap saya, berhubung dengan MC yang diberikan oleh medical assistant ini, yang mengatakan mereka ini not illegal tetapi invalid MC yang dikeluarkan. Karena kalau kita lihat dalam Employment Act 1955 dalam pasal 60F, sick leave, mereka ini memang tidak layak untuk mengeluarkan sijil cuti sakit. Dan kalau kita lihat kepada Akta 1986,
medical instrument exemption juga. Mereka ini mestilah nak menggunakan peralatan perubatan, mestilah di bawah pemantauan secara direct yang melihat penggunaan itu di dalam bilik pemeriksaan oleh pegawai perubatan yang berdaftar dengan medical ataupun MMC. Jadi saya rasa ini perlu diberi perhatian oleh kementerian kerana mereka ini boleh. Yang Mat, tak payahlah Yang Mat. Jadi penting. Saya mendengarkan ini sebagai mengikut satu aktiviti yang ini pun cerita dasar Yang Mat. Saya sedikit je. Saya nak tanya, kalau betul tambahan ini Menteri boleh jawab nanti untuk tujuan pembelanjaan di satu Malaysia, kerana aktivitinya masih lagi di peringkat, orang kata apa, kalau nak kata haram pun belum lagi lah penjelasan. Tapi kalau itu tujuan perbelanjaannya itu sebagai tambahan klinik satu Malaysia, saya rasa perbahasan kita pada hari ini tidak wajar. Perlu diselesaikan dari segi legalitinya itu. Itu penjelasan Menteri Tolong Adres. Itulah yang saya menyentuh di dalam sumber manusia ini, sebab tapi isu yang ini dasar Yang Mat. Tapi tak apalah, Menteri akan jawab nanti. 150 juta dipohon daripada kita untuk diluluskan sebagai tambahan kepada emolumen. Emolumen tu gaji pekerja. Yang ini cerita dasar pasal sumber manusia. Pekerja tapi yang tak apalah, Yang Mat, habiskanlah ya. Pekerja yang dibayar gaji. Perkara yang kedua yang nak saya sentuh adalah berhubung dengan keperluan kepada bahagian keselamatan dan kualiti makanan. 25 juta, 25.8 juta. Kalau kita renung kembali pada tahun lepas, Malaysia menghadapi masalah dengan susu yang diimport dari China, iaitu dicemari oleh melamin. Menteri juga mengatakan pada ketika itu kita tidak mempunyai makmal yang cukup untuk mengadakan ujian. Jadi saya nak tanya kepada Menteri pada hari ini, banyak manakah pembangunan makmal ini yang telah kita lakukan? Kerana kita banyak mengimport bahan-bahan makanan, terutama sekali makanan-makanan yang kita rasa perlu dimasukkan ke makmal untuk diuji. Kita tidak mahu apabila satu ataupun dua orang telah mati barulah kita mengatakan kita tidak mempunyai cukup makmal. Dan yang ketiga berhubung dengan rawatan penyelidikan kanser dan juga 77.8 juta untuk pusat kanser. Jadi saya ingin bertanya, apakah terjadi dengan pusat perubatan kanser yang telah dibentuk di Putrajaya, dibina di Putrajaya semasa Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri? Apakah berita mengatakan ianya terbantut ataupun terberhenti daripada pembinaan itu benar? Dan kenapakah tidak diwujudkan sebuah pusat rawatan kanser di sebelah utara? Kerana sekarang ini kebanyakan rawatan kanser di utara diambil alih oleh Mount Marion yang kerajaan juga memerlukan pembayaran yang banyak kerana ia merupakan sebuah hospital swasta yang digunakan untuk merawat pesakit-pesakit kanser. Itulah Pengerusi, terima kasih.